Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Uh, Alhamdulillah kita bersiaran ataupun live lagi, dapat kembali live dengan program bingkisan daripada Nabi SAW yang kita akan ambil daripada hadis-hadis Nabi ataupun peristiwa-peristiwa yang berlaku di hadapan Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memberikan ulasan baginda. Dan ulasan itu telah menjadi satu motivasi ataupun satu panduan, satu nasihat yang baik kepada kita, yang saya sebut sebagai bingkisan daripada Rasulullah SAW ataupun daripada Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita teruskan, seperti biasa saya minta jasa sahabat-sahabat yang menonton ini untuk kita kongsikan link kita ini supaya dapat manfaat kepada orang lain juga. Minta maaf kereta api lalu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud ataupun digelar sebagai Abu Abdurrahman, merupakan sahabat Nabi SAW yang Nabi sayang kepada dia. Nabi wafat dalam keadaan sayang kepadanya. Dia antara orang yang awal menganut Islam. Dan dia orang Mekah. Dia menganut Islam daripada Mekah lagi. Kemudian turut berhijrah bersama dengan Nabi SAW ke Madinah. Hampir semua kejadian, occasion yang berlaku, yang membabitkan Nabi SAW, Abdullah bin Mas'ud ni hadir. Dan Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabi yang bukan sahaja mengikut Nabi SAW, tapi Allah telah berikan kurniaan kepada Abdullah bin Mas'ud ini. Dia seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang menjadi rujukan di dalam hukum hakam syarak. Apabila Nabi SAW telah wafat, Abdullah bin Mas'ud lah yang telah memakmurkan Iraq, khususnya Kufah, dengan ilmunya. Sebab itu kalau kita lihat fiqh Abu Hanifah itu, mazhab Abu Hanifah itu, ialah ilmu-ilmunya ataupun ijtihad-ijtihadnya itu ialah daripada jalur Abdullah bin Mas'ud. Kerana Abdullah bin Mas'ud telah memakmurkan Kufah dengan ilmu, dengan kefaqihan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya. Nabi SAW sayang kepada Abdullah bin Mas'ud ini kerana satu orang yang saleh, alim, seorang yang tekad, tegar, terus bersama dengan Rasulullah SAW. Cumanya Abdullah bin Mas'ud ini dari segi penampilan dia tu satu orang yang kurus, seorang yang kecil tubuhnya, dan kurus lah, orang yang kecil, tubuh dia kecil. Dia punya rangka tubuh tu pun kecil, kakinya kecil, tangannya kecil. Maksudnya kecil tu bukan kecil dalam arti kata orang yang kita tengok orang yang rendah tu, tapi maksudnya bukan tubuh besar, bukan orang besar, orang yang kurus, orang yang bertubuh kecil, bukan orang yang orang utara kata besar agam dia, bukan orang yang besar tubuh dia tu, orang biasa saja dia. Abdullah bin Mas'ud ini suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dia panjat pokok arak. Arak ni ialah al-arak ni ialah pokok yang mana orang ambil ranting-ranting dia tu untuk buat kayu sugi. Kalau orang tanya kayu sugi tu daripada pokok apa? Daripada pokok arak, itulah arak. Kalau nak sebut dalam bahasa Melayu baca arak. Arak. Alif, ra, alif, kaf, arak. Kita Melayu ni mungkin sebut arak tu arak minuman arak tu, arak memabukkan tu. Ni pokok arak ialah pokok yang digunakan untuk kayu sugi. Ada orang kata mana ada pokok kayu sugi, dia ambil daripada pokok
pokok tin dan seumpamanya. Tapi sebenarnya dalam hadis-hadis menunjukkan pokok arak itu yang diambil untuk dijadikan kayu sugi. Abdullah bin Mas'ud satu hari dia panjat pokok arak itu. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW yang suruh untuk dia panjat pokok tu untuk mengambil kayu tu daripada Nabi SAW. Bila dia panjat, dia duduk di atas, sahabat-sahabat ada di bawah. Sebagai riwayat kata angin tiup. Jadi tersingkaplah betis dia. Bila tersingkap betis dia, maka nampaklah betis dia yang kecil. Dia kurus, kecil betis dia kan. Jadi para sahabat ketawalah. Bukanlah ketawa mengejek hina ni, tapi ketawa kawan-kawan. Semua orang kata member-member semua. Kawan-kawan semua. Bila tengok kawan ni panjat, tengok angin tiup nampak betis kecil, mereka gelak. Kecil betis dia ni. Jadi Nabi SAW bila tengok mereka gelak, Nabi kata, "Mimma tadhakun?" Kamu gelak pasal apa? Nabi tanya. Sebab apa kamu gelak? Mereka kata, "Min diqqati saqaihi." Maka kami gelak kerana tengok orang berkuruhnya ataupun dia punya kedua-dua betis dia, yakni betis Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW kata, ulas perkataan mereka itu, Nabi kata, "Huma athqalu fil mizan min jabali Uhud." Nabi kata, dua betis dia yang kamu tengok kecil tu lebih berat pada timbangan mizan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti bila timbang, lebih daripada Bukit Uhud. Siapa yang pernah pergi Madinah, dia akan tengoklah Bukit Uhud tu. Besar bukit tu kan. Banyak hadis-hadis Nabi yang Nabi sebut tentang Bukit Uhud ni. Dan kerana orang Madinah tengok Bukit Uhud tu lah besar, jadi itu mudah untuk perumpamaan kepada mereka. Nabi kata kedua betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu lebih berat pada timbangan mizan di sisi Allah, dan di sisi Allah lebih daripada Jabal Uhud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan selainnya di dalam Musnad Ahmad dan Sahih Ibn Hibban. Hadis yang sahih. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seperti mana yang saya ceritakan tadi. Walaupun kurus, tapi Nabi memberikan komentar di sudut yang lain. Kerana manusia biasanya memandang seseorang itu di sudut penampilan zahir dia sahaja. Dia tu nampak kurus tak larat dah. Macam tu kan. Tapi Nabi SAW bagi di sudut lain. Di sisi Allah, bagaimana kedudukannya? Saya sebelum nak pergi mengulas lebih panjang. Walaupun Abdullah bin Mas'ud ni kecil tubuh dia, kita jangan ingat dia oleh kerana dia kecil ni dia sentiasa rasa dia tak boleh buat apa. Aku kecil. Abdullah bin Mas'ud ni terbabit dalam peperangan-peperangan bersama dengan Nabi. Dalam peperangan Badar, dia terbabit bersama dengan Nabi. Sehingga ada riwayat menyebutkan dia antara yang terlibat dalam membunuh Abu Jahal. Walaupun sebagai riwayat itu ada sedikit perbincangan di segi sanad. Tapi maksudnya, ceritanya dia seorang yang hebat lah juga di medan perang. Walaupun dia satu orang yang tubuh dia kecil. Nabi SAW ingin memberikan sudut yang lain untuk sahabat-sahabat faham bahawasanya manusia ini bukan dinilai pada penampilan zahir dia saja. Tengok orang tu kalau badan besar ke hebat, bukan itu saja penampilannya. Dia dilihat kepada satu kerangka yang lebih luas dalam yang lebih bermakna bagi kehidupan insan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Allah tak tengok kepada rupa paras kamu. Allah tak tengok kepada harta kamu. Tapi ia tengok kepada
jantung hati kamu dan amalan kamu. Rupa paras tubuh kita bukan pilihan kita. Kita tak boleh buat apa. Kalau kita dilahirkan kecil, kecil lah kita. Kalau kita dilahirkan hitam, hitamlah kita. Kalau kita dilahirkan hatta dari latar ataupun background kita. Kalau family kita orang kampung lah kita. Kalau family kita hatta kalau mak kita, bapa kita bukan orang yang terhormat dalam masyarakat, itulah bukan kita pilih daripada perut mana untuk kita keluar. Allah itu maha adil. Dia tidak menilai manusia dari sudut itu semua. Dan supaya kita juga, kalau kita ini mempunyai nilai ataupun kita ini begitu attached dengan kehidupan akhirat, begitu involve perasaan kita, begitu terkesan diri kita dengan khabar akhirat dan penilaian yang Allah nilai manusia, kita juga ataupun penilaian dalam agama ini, kita juga akan mengikut penilaian yang Allah Subhanahu Wa Taala nilai manusia ini. Sebab itu satu perkara yang penting untuk kita tahu dalam agama ini. Agama apabila ia datang, ia bukan mengubah, menjadikan orang yang tak pakai jubah, yang tak pakai kopiah. Dia bukan datang untuk itu. Dan inilah saya rasa tersasul sebahagian orang apabila dia kata kembali kepada Islam tu, dia kembali memakai jubah, kemudian menjual tudung, kemudian duduk dalam majlis dengan selfie dengan geng-geng pakai kopiah. Ini semua persepsi yang tersalah kadang-kala jika tak diperbetulkan. Agama apabila ia datang, perkara utama yang agama lakukan ialah agama itu mengubah cara fikir dan persepsi kita terhadap kehidupan ini. Sebab itu apabila dia datang, dia mengubah kita dengan menanamkan di dalam diri kita, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah melainkan Allah. Kita menafikan segala-galanya dalam dunia ini. Kita menetapkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila agama datang. Kemudian role model kita daripada banyak orang yang telah kita ada dalam pemikiran kita, kita letakkan Muhammad the only messenger of Allah, yang mana kita akan follow dia punya guidance. Yang lain terdedah kepada sejauh mana dia follow Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama. This is religion. Apabila dia datang, dia ubah, maka kita akan mengubah cara fikir kita, kehidupan kita, penilaian kita kepada sesuatu sistem, penilaian kita kepada kehidupan. Begitu agama. Kalau dulu katalah dia tak kuat Islam, kemudian kuat balik Islam, jadi kuat Islam. Kemudian apa yang ubah dia? Ubah, kalau dulu pakai baju macam brand bagus sekian, sekarang pakai baju juga brand yang bagus juga, tapi jubah. Dia bukan ubah yang itu. Dia ubah akidah kita. Dia ubah cara fikir kita. Kalau cara fikir kita tidak berubah, walaupun baju kita berubah, kita ambil selfie yang nampak macam agak Islamik, ataupun join macam program-program Islamik, tapi itu bukan perubahan yang dimaksudkan di dalam agama. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila mereka duduk dengan Nabi, Nabi mengubah cara fikir mereka. Mereka tengok Abdullah bin Mas'ud ni kecil aja, maka mereka ketawa. Nabi kata, memang tak ada hakun. Kamu ketawa kenapa? Dia kata, min diqqati saqai, kerana kecilnya dua betisnya. Nabi kata, dalam sebagian riwayat dia kata, wallazi nafsi biyadi, Nabi bersumpah dengan nama demi Tuhan yang jiwaku berada dalam tangannya. Dalam riwayat dan sebagainya, Nabi kata, huma athqalu fil mizan min jabalil Uhud. Dalam sebagian riwayat terus Nabi sebut, keduanya itu lebih berat di dalam timbangan Allah, lebih daripada Jabal Uhud. Tengok, bila manusia ada begitu, maka penilaian kita, cara kita bersosial dan kita bergaul, menilai manusia juga akan berubah dengan perubahan dan ataupun dengan cara pemikiran atau persepsi yang diajar oleh Islam untuk kita melihat sesuatu perkara di dalam kehidupan ini. Hatta untuk kita lihat
Bila kita lihat suatu benda, teman kita di tempat kerja, kawan, circle kita, apa yang dahulu yang menjadikan penilaian kita padanya? Keretanya yang mewah, tubuhnya yang kacak, hartanya yang banyak, atau kesolehan dia kepada Allah? Kesolehan tu bukan kerana dia ustaz, bukan kerana dia tu pakai serban. Soleh maksud insan yang takutkan Allah. Kita tengok dia, kita tahu dia sentiasa menjaga agamanya, menjaga salatnya, menjaga rezekinya agar halal, menjaga tutur katanya. Maka kita tahu ini adalah insan yang saleh. Maka dia adalah ada kedudukan penting dia di sisi kita dalam penilaian kita. Walaupun ada teman kita yang mungkin lebih mewah, lebih hebat, di sudut keduniaan mungkinlah kita makan dengan dia kerana mungkin dia ajak kita makan, ataupun kadang kita berbicara dengan dia, mungkin kadang-kadang dia datang bagi hadiah pada kita dan seumpamanya. Tapi di dalam diri kita, kita sentiasa melihat orang-orang yang saleh itu jauh lebih utama daripada orang-orang lain. Kerana kita tahu dia orang yang dekat kedudukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Saleh itu bukan kerana yang sentiasa masuk dalam ceramah macam saya ke, ataupun bukan itu penilaiannya. Penilaiannya hubungan kesalehan insan itu dengan Allah Jalla wa'ala, di bagaimana dia beramal dengan amalan yang saleh. Kadang-kadang dia tu tukang sapu sampah je, tapi saleh, melebihi para ustaz, melebihi para ulama pun. Kadang-kadang dia tu orang bawa beca tepi jalan ke, tapi saleh. Kadang-kadang orang tu nampak mantap, tubuh dia hebat pakaiannya, tapi macam Nabi sebut, innahu la ya'ti ar-rajul al-azim as-samin yawmal qiyamah la yazinu 'inda Allah janaha ba'udah. Nabi kata dalam hadis Bukhari dan Muslim, akan datang pada hari kiamat satu lelaki besar, mungkin besar kot, tapi dia kata dalam sebagai riwayat samin, gemuk. Ini pun menyebabkan Imam Nawawi kata itu pun satu isyarat juga. Agama tak apa suka sangat orang gemuk ni. Kalau gemuk tu dia dah kontrol gemuk juga, itu tak adalah, itu Allah Maha Pengasih. Tapi kalau sengaja menggemuk-gemukkan diri, membiarkan gemuk, macam kurang bagus. Tapi lah hadis ini dia cakap tentang akhirat kelak akan datang satu orang yang besar, gemuk, pada hari kiamat. Tak ditimbang di sisi Allah, timbangannya tak lebih daripada tak sampai pun senilai janaha ba'udah, senilai sayap nyamuk. Sayap nyamuk tu halus tu, kalau tak atas penimbang tak ada bergerak penimbang. Letak 100 sayap nyamuk pun tak bergerak penimbang. Tak bergerak penimbang. Di akhirat kelak, orang yang besar, hebat nampak ni di dunia ni, timbang janaha ba'udah, tak sampai sayap nyamuk pun tak ada nilai. Nabi SAW kata. Kemudian Nabi suruh mereka baca ayat dalam surah Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Fala tuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Mereka itu tak ada nilai pada hari akhirat kelak apabila ditimbang orang kafir nanti. Ini persepsi yang Islam supaya nak kita bentuk dalam fikiran. Our perception, bukan soal persepsi, gambaran saja, tapi penilaian itu, macam mana kita evaluate, kita menilai sesuatu hal itu di dalam kehidupan kita. Nak nilai macam mana? Nilai harta, nilai kedudukan, apa nilai kesolehan. Dan Nabi SAW telah ajar kita dalam hadis ini supaya ada orang yang gemuk tapi tak ada nilai sisi Allah. Tapi betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil, halus, lebih berat daripada bukit Jabal Uhud, bukit Uhud, di sisi timbangan Allah Jalla wa'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam hidup ni ada benda yang kita dah tak boleh buat pilihan. Rupa kita, kulit kita, keluarga kita, kadang-kadang hatta soal material di sudut
nak harta kita, dah kita macam tu ya. Lingkungan kita dan pekerjaan kita, banyak tu lah pendapatan kita. Kemudian family kita, anak-anak kita. Hatta kita tak menentukan rupa anak-anak kita, di mana tempat kita tinggal. Kita tak boleh nak pisah daripada itu realiti kita. Kalau orang tanya kau anak siapa, anak orang kampung mana, kampung tu. Bangsa apa, bangsa tu. Siapa, inilah aku yang kau nampak. Tetapi yang boleh dan sentiasa boleh, dan persaingan ini tak ada kaitan dengan soal latar, soal kekayaan, ialah di sudut kesalehan. Allah membuka seluas-luasnya untuk hambanya mendapat tempat di sisinya. Dia tak tanya kau ni mufti ke, kau ustaz ke, kau orang kaya ke, kau keturunan Nabi ke, kau bukan keturunan Nabi ke, kau apa. Semua hamba-hambanya sama. Di sudut apabila hamba itu saleh, maka dia menerima kita sebagai orang-orang yang saleh di sisinya. Sebab itu maka hatta para Nabi, Nabi Sulaiman alaihi salam umpamanya, saya selalu sebut doa dia. Apa yang dia minta? Bila dengan segala kedudukan yang dia ada, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah padaku agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, agar aku dapat beramal saleh dengan amalan yang engkau redha. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Masukkanlah aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Itu adalah cita-cita semua orang, hatta cita-cita para nabi. Dan cita-cita kita juga, siapa saja kedudukan kita, kampung mana kita, di mana latar kita, kurus ke, gemuk ke kita, hitam ke, cantik ke kita, putih ke, gelap ke kulit kita. Tetapi peluang untuk kita mempunyai kedudukan di sisi Allah, tak perlu kabel. Kena macam manusia ni, kalau nak baik dengan orang besar, kena kenal orang besar, orang perantara. Nak baik dengan orang istana, nak kenal orang tertentu. Umpamanya tak ada. Di sisi Allah, satu orang, dia mengucap, beristighfar, membanyakkan salat, membanyakkan zikir, membanyakkan mengingati Allah, bertahajud, bersedekah, berpuasa dan seumpamanya. Hatta tapa tak perlu tahu, tak perlu istihar antara dia dengan Allah. Dia mendapat kedudukan di sisi Allah. Ini kedudukan yang bukan zaman sekarang, zaman fitnah. Orang beramal soleh, dia bubuh di dalam Facebook dia, bubuh dalam Instagram dia, bubuh dalam media sosial dia, gambar dia solat, gambar dia bersedekah, gambar dia bertahajud. Fitnah. Hamba-hamba Allah yang saleh, Allah yang tahu antara mereka dan Allah. Solat mereka, sujud mereka, zikir mereka, istighfar mereka, doa mereka, bisikkan mereka dengan Allah Jalla wa'ala. Maka marilah kita sama-sama menghayati perkataan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud ini, bahawasanya perkara yang mungkin dilihat lekeh di sisi manusia, tapi boleh ditimbang dengan timbangan yang berat dan mulia di sisi Allah jika kita benar-benar menjadi orang yang saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita insya-Allah. Dan saya mengambil ruang inilah untuk ayat perlih yang tengok ni, untuk mengucapkan sebelum saya tamat ni, ucapkan takziah kepada Tengku Puteri Mahkota dan juga kepada semua keluarga diraja Perlis di atas kemangkatan suami kepada Tengku Puteri Mahkota pagi ini. Dan insya-Allah rakyat Perlis dan siapa yang berkesempatan, kita akan turut dalam menghadiri jenazah beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keampunan kepadanya dan juga memberikan kemudahan ataupun memberikan kurniaan pahala di atas ujian yang telah menimpa kaum keluarganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.